Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang saya sayangi. Saya Khairul bin Bahar, bernomor metrik di 201910890113. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan esei ilmiah Kamis, iaitu kumpulan 8. Saya selaku ketua kumpulan akan membentangkan tentang tugasan ini. Jadi kita lihat terlebih dahulu isu topik yang kami jadikan untuk membuat esei ialah tentang kesamarataan peluang, yang mana isu ini terdapat dalam silibus yang kita belajar dalam kos SNS 3182. Jadi tajuk yang kami pilih untuk membuat esei ini ialah kepentingan kesamarataan peluang dalam mewujudkan keharmonian rakyat di Malaysia. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Pengenalan terhadap kesamarataan peluang ni ialah bermaksud sesuatu hak pelbagai kumpulan orang untuk mempunyai kedudukan sosial yang serupa dan menerima perlakuan yang sama. Kesamarataan juga bermaksud keadaan di mana lelaki dan wanita, orang dari pelbagai bangsa maupun Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan Dusun ataupun agama dan yang lain ada di Malaysia perlu dilayan dengan adil dan mempunyai peluang yang sama. Jadi tiada diskriminasi antara kaum di Malaysia. Itu bermaksud kesamarataan peluang yang kami dapat di dalam kami punya tugasan esei ilmiah. Jadi semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jadi kesamarataan peluang ni penting dalam melahirkan masyarakat yang berbilang kaum dengan hidup yang sejahtera dan tidak ada kontroversi. Seperti yang kita tahu, peristiwa 13 Mei kita perlu elakkan daripada berlaku lagi. Jadi salah satu kita punya langkah untuk mencegah daripada berlakunya peristiwa 13 Mei ni ialah kesamarataan peluang dalam semua agama perlu dikekalkan. Jadi kesamaan peluang adalah konsep utama dalam meritokrasi. Okay, kita terus kepada pernyataan masalah. Ada 4 poin penting daripada esei yang kami hasilkan, yang mana yang first, isu kesamarataan peluang yang wujud di negara kita ini telah bermula sejak zaman penjajahan British lagi. Kesamarataan peluang antara kaum terutamanya perlu dititik beratkan kerana ia berkaitan hubungan pelbagai bangsa, agama dan budaya di negara ini. Seperti yang kita tahu, saya terangkan di pengenalan tadi, negara kita berbilang kaum, ada banyak jenis bangsa, ada banyak jenis agama. Jadi kita perlu kekalkan keharmonian yang ada di negara ini dan banyak cabaran untuk memastikan kesamarataan peluang di dalam kalangan rakyat Malaysia. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya berbeza, sifat kesamarataan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Berikut merupakan objektif kajian. Kami ada sertakan 5 objektif kajian. Okey, berikut merupakan metodologi kajian, yang mana keseluruhan kajian kami menggunakan kaedah resensi iaitu atas talian. Dan kami gunakan buku, artikel, jurnal, dokumen rasmi dan sumber internet sebagai bahan rujukan kami dalam menyiapkan tugasan esei ilmiah ini. Okey, sekarang kita ada di 5.1, yang mana ini merupakan objektif yang pertama yang kami sertakan dalam tugasan esei ini. Jadi yang kita tahu, kepentingan kesamarataan peluang dalam pendidikan ini merupakan kesamarataan yang perlu ada, iaitu pendidikan mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan manusia untuk memperoleh dan mengekalkan kualiti kehidupan. Oleh itu, kesamarataan dalam pendidikan amat penting. Dan pendidikan ini menjadi peluang membuka minda dan perkembangan potensi manusia yang lengkap. Jadi semua rakyat Malaysia perlu sama rata dalam bidang pendidikan agar melahirkan lebih ramai rakyat Malaysia yang cerdik pandai. Hak mendapat pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia tanpa mengira bangsa dan agama mereka. Itu adalah kenyataan daripada Lee Lam Chi, iaitu pada tahun 2020, yang mana ini kenyataan yang terbarulah daripada tokoh Lee ni. Jadi program pendidikan yang dirancang oleh kerajaan terdahulu dan ketika ini bukan kepentingan kaum majoriti. Yang kita lihat, kerajaan sekarang sudah sedaya upaya untuk wujudkan pendidikan yang sama rata. Ia tidak berpihak satu kaum saja. Contohnya, meskipun di Malaysia ni majoriti orang Melayu, tapi
orang Cina tidak dilupakan maupun orang India juga, pendidikan mereka juga dititik beratkan oleh kerajaan. Jadi kesamaratan peluang dalam pendidikan amat penting untuk menjamin kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi negara. Jadi semua warga negara mempunyai kesamaratan peluang dalam pendidikan tanpa mengira bangsa, agama dan tempat lahir dan jantina. Jadi kita boleh simpulkan kepentingan kesamaratan peluang dalam pendidikan ini antara faktor utama dalam melahirkan rakyat Malaysia yang cerdik, pandai dan boleh membanggakan negara suatu hari nanti. Jadi ia perlu sama rata, tidak mengira semua kaum. Okey, seterusnya 5.2 iaitu objektif kedua, kepentingan kesamarataan dalam penyajian sumber. Okey, kita ambil kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mana dia menegaskan kepentingan agar kekayaan negara diagihkan secara adil kepada semua kaum di negara ini. Hal ini untuk mengelakkan jurang terlalu besar di antara kaya dan miskin dalam sesebuah negara. Biasanya akan berakhir dengan kekacauan dan rusuhan. Jadi kita tidak maulah 13 Mei, peristiwa 13 Mei tersebut berulang kembali. Jadi kerajaan perlu memberi penekanan kepada usaha menangani masalah kemiskinan dalam kalangan semua kaum di negara ini. Jadi dalam pengagihan sumber ni perlulah efektif dan adil agar kemiskinan maupun orang yang tertentu dapat dia punya hak sebagai rakyat Malaysia. Jadi hak sama rata tidak sepatutnya terhad kepada amalan mengundi atau memilih kerajaan. Kita boleh lihat jika ada PRU, di situlah kita boleh lihat kesamarataan. Memang hak-hak tu memang dijaga dengan betul, tapi bagi pengagihan sumber ia juga perlu diurus dengan baik kerana ia salah satu usaha dalam menangani pembahagian harta tu agar golongan yang perlu akan dapat hak mereka dan golongan miskin ni akan terbantulah jika kita mengurus pengagihan sumber dengan baik. Okey, kita teruskan. Kesamarataan peluang dalam pengagihan sumber akan mengelakkan ketidakseimbangan dalam pendapatan dan mengelakkan rasa cemburu antara kaum. Jadi jika semua sama rata, jadi kita tidak adalah sifat dengki dengan kaum lain, Melayu benci Cina, Cina benci Melayu. Kita perlu elakkan sikap seperti itu. Okey, jadi contoh ada kaum tertentu menganggap diri mereka sebagai penduduk asal dan tidak berasa senang dengan kaum lain yang dianggap pendatang. Jadi sifat seperti ini kita perlu elakkan dalam kalangan rakyat Malaysia, yang mana sikap seperti inilah yang akan mengkucar-kacirkan keadaan jika ia berterusan. Jadi dengan pengagihan sumber yang adil, kita dapat wujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Okey, sebagai contoh, ini merupakan usaha kerajaan telah mewujudkan dasar ekonomi baru bagi memastikan pengagihan sumber dapat diurus dengan baik. Banyak lagi usaha kerajaan dalam memastikan pengagihan sumber dan kami sudah sertakan dalam penulisan esei ilmiah kami. Jadi ini antara poin penting yang kami dapat mengenai objektif yang kedua. Okey, seterusnya kita pergi ke 5.3, kepentingan pemerkasaan orang asli dan penduduk di pedalaman. Okey, kita perlu tahu dulu orang asli ini telah diiktiraf sebagai komuniti yang terawal di negara ini. Oleh itu mereka berhak diberikan peluang untuk berkembang. Jadi ia akan melahirkan lebih ramai anak-anak orang asli yang berjaya jika kesamarataan dalam negara ini, terutamanya orang asli, perlu mendapat peluang yang sama dengan rakyat yang biasa yang tinggal di bandar maupun di kampung-kampung. Dan kerajaan perlu memperuntukkan sejumlah yang besar untuk membangun kawasan-kawasan orang asli agar mereka tidak ketinggalan. Jadi yang kita tahu, banyak pentempatan orang asli di negara ini. Ada di Sabah banyak, Sarawak banyak dan Semenanjung pun ada. Jadi pendapatan orang asli ini perlu dinaik taraf agar kesamarataan dalam rakyat Malaysia ini dapat diurus dan tidaklah terpinggir golongan orang asli ini. Jadi mereka akan menikmati taraf hidup yang sama dengan penduduk bandar. Seperti yang saya cakap tadi, orang bandar akan dapat hak mereka, orang asli pun akan dapat hak mereka jika kerajaan membuat usaha-usaha yang tepat dalam menangani masalah ini. Jadi ia juga akan mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk bandar dan luar bandar. Dengan pemerkasaan orang asli juga dan ia akan bangunkan tahap pendidikan lah demi orang asli. Ia pendidikan memang penting untuk orang asli. Jadi pengetahuan dan mampu merasakan hidup yang lebih selesa. Jadi peluang dalam pendidikan orang asli perlu dinaik taraf maupun ekonomi mereka
dalam segala aspek lah demi mengelakkan mereka tercicir di negara ini dan mereka macam ketinggalan zaman. Jadi kerajaan perlu tolong sebagai contoh dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap, menaik taraf capaian internet dan banyak lagi. Ini membolehkan mereka untuk berhubung dengan orang luar maupun melihat dunia luar dengan adanya infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Okey, poin seterusnya iaitu 5.4, kepentingan kesamarataan peluang terhadap orang kelainan upaya. Ini juga salah satu isu yang perlu kita orang bercakap perlu kita elakkan, yang mana kita perlu bagikan peluang kepada golongan AKU, yang mana mereka juga perlu hak yang sama rata berbanding orang yang normal. Jadi golongan orang kurang upaya sering mengalami dua masalah utama, iaitu stigma dan diskriminasi. Jadi memang golongan AKU ini sering didiskriminasi. Jadi penting untuk mereka dalam mendapat hak peluang yang sama. Jadi kemudahan accessibility ini bertujuan untuk memastikan penyediaan persekitaran dapat memudahkan pergerakan atau keperluan mereka. Ini antara salah satu usaha kerajaan dalam memastikan kepentingan golongan AKU ini terjaga. Dari segi pembelajaran golongan AKU, kerajaan telah sediakan banyak peluang. Hal ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan mengelakkan mereka dari ketinggalan dari orang yang normal. Sebagai contoh dalam pendidikan, kepekerjaan, penggunaan infrastruktur dan kemudahan khas yang disediakan. Jadi golongan AKU akan dapat kepentingan daripada adanya infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Jadi ia mampu meningkatkan moral golongan ini jika kerajaan banyak memberikan peluang terhadap golongan AKU ini. Dengan adanya kesamarataan peluang dalam segala hal, golongan AKU ini tidak akan rasa terpinggir. Itu yang pentingnya, kepentingan kesamarataan peluang dalam golongan AKU ini ialah untuk menjadikan golongan AKU ini tidak terpinggir. Jadi kesannya mereka akan dapat hidup dalam situasi yang sama rata dan positif. Okey, objektif terakhir ialah 5.5, yang mana kepentingan kesamarataan peluang dalam sektor pekerjaan. Antara poin yang tadi, pendidikan, pengagihan sumber, pengesahan orang asli, OKU, dan salah satu pekerjaan juga perlu ada hak yang sama rata, yang mana isu kesamarataan peluang dalam sektor pekerjaan selalunya melibatkan persoalan mengenai peluang kenaikan pangkat, persekitaran kerja dan kesesuaian dasar. Itu antara yang selalu terjadilah dalam sektor pekerjaan. Jadi yang ada juga diskriminasi secara halus terhadap wanita dalam bidang pekerjaan perlu dibendung. Jadi untuk mengimbangi jurang ekonomi antara lelaki dan perempuan, juga kesesamaan jantina lagi perlu diperjuangkan untuk mewujudkan lebih ramai pemimpin wanita dalam barisan pembuat keputusan yang amat diperlukan di negara ini. Jadi dengan adanya kepentingan kesamarataan peluang dalam sektor pekerjaan ini dapat menikmati taraf hidup yang sama dengan penduduk yang bandar. Jadi kesamarataan peluang, terutamanya kesamarataan jantina dalam sektor pekerjaan, penting diberi perhatian secara berterusan sebagai keadilan dan penghormatan kepada kaum wanita supaya hak wanita mendapat layanan sama rata di tempat kerja tidak dipinggirkan. Sebagai contoh, sikap majikan yang enggan memberi kepercayaan kepada wanita perlu dielakkan. Jadi sikap majikan ini perlulah kita elakkan untuk mewujudkan kepentingan kesamarataan peluang dalam sektor pekerjaan. Jadi kita tidak perlu mendiskriminasi golongan wanita dalam bidang pekerjaan. Itu merupakan objektif yang terakhir. Ini merupakan poin penting dalam esei yang kami hasilkan. Jadi mungkin itu saja dalam dapatan kajian yang kami dapat, yaitu dari objektif 1 hingga ke 5. Ini merupakan objektif yang kami sudah tulis, sudah kami sertakan di dalam esei ilmiah. Jadi kita pergi ke kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulan, kerajaan perlu memastikan manusia mampu memiliki kesamarataan peluang dan menikmatinya. Dan perlulah juga dipastikan keberdayaan mereka juga diperkasakan. Dalam kaitan ini juga, hak-hak asasi yang paling asas seperti kebebasan bersuara, bergerak dan berpersatuan juga boleh dimanfaatkan sekiranya manusia memiliki keberdayaan mereka berdaya untuk memastikan hak-hak itu. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai hak yang tersendirilah. Kita perlu gunakan dengan sebaik mungkin. Kesamarataan peluang sesungguhnya tidak lagi boleh dipandang secara selapis, tetapi mestilah melihat bagaimana kemampuan rakyat menjadi sama rata dalam memiliki peluang bersaing itu sendiri. Dengan itu, kita memerlukan sebuah teori yang lebih holistik bagi membahaskan kesamarataan peluang. Jadi jelaslah di sini yang mana isu kesamarataan peluang ini perlu dititik beratkan, meskipun
ia memang sukar, tapi kerajaan perlulah menyediakan banyak dasar-dasar yang boleh memanfaatkan kesempatan peluang ini. Jadi dia akan mewujudkan masyarakat yang harmoni, negara pun akan aman. Kita tidak maulah terjadilah peristiwa 13 Mei ini. Meskipun kesempatan peluang ini melibatkan pelbagai agama dan bangsa, ia tidak mustahil untuk kita capai, yang mana ia akan memberikan impak yang positif kepada semua rakyat di negara ini. Dan sampai sini saja pembentakan saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada rakan sepasukan saya iaitu daripada kumpulan 8 telah memberi kerjasama dalam menyiapkan tugasan esei ilmiah ini. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan.